A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, lapangkanlah dadaku dan mudahkanlah urusanku dan lepaskanlah kekakuanku dari lidahku agar mereka mengerti perkataanku. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Lagi disegani Al-Fadilah Ustazah Misna binti Miran yang tak jemu-jemu mencurahkan ilmu di Gema Nur Iman, yang berusaha lagi berdedikasi, Ibunda Hajar Rosniati Mansur, pengurusi Gema Nur Iman bersama barisan pengurusan Gema Nur Iman yang sangat dikasihi, yang sangat dialu-alukan, lagi dihormati hadirin pencinta ilmu serta penginfak istiqamah Gema Nur Iman yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, pada 19 Rejab 1445 bersamaan 30 Januari 2024, yang berbahagia ini kita masih terpilih untuk mengimarahkan kuliah maghrib bersama dengan Ustazah Al-Fadilah Ustazah Misnah Miran, dan pada hari ini kita akan bincangkan hukum darah nifas terputus-putus. Jadi bagi menyambung pengajian kita dan mohon keberkatan majlis, saya persilakan Ustazah untuk membacakan Ummul Kitab yang dan sekaligus akan memulakan pengajian kita pada hari ini. Falyatafadhal mazkura ya Ustazah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah. Amin. Okay. Amin amin ya Allah. Amin amin ya Rahman. Amin amin ya Rabbal alamin. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Astaghfirullahaladzim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. La haula wa la quwwata illa billahi aliyyil azim. Muka surat berapa yang? Saya punya 38 Ustazah. 48. 38 atau 40 Ustazah? Tengok ni Hukum yang ke berapa? 5. Hukum yang ke-5. Hukum darah nifas terputus-putus. Hukum darah nifas terputus-putus ya? Betul? Ya. Ya. Saya punya muka surat 36. Okey. Jadi kita sambung nifas. Saya ulang balik. Ulanglah bagi ingat. Dalam haid tak ada nifas. Jadi dalam haid hanya ada 2. Iaitu darah haid dan istiadah. Ya. Maka dalam nifas ada 4 darah. Dalam nifas ada nifas, ada haid, ada darah tolak, ada istiadah. Maka 2 iaitu nifas dan haid haram solat. Tapi dalam darah tolak yang istiadah dan istiadah maka suci dari segi syariat, wajib solat. Kalau tak solat berdosa. Jadi sebab itu kena pelajari betul-betul bab nifas ini dia agak lebih sukar sedikit daripada bab haid. Jadi itu kena ingat. Jadi kalau bab haid dia hukum dia tak banyak kan. Jadi tengok bab nifas ini hukumnya dah kelima dah. Yang kita belajar yang. Jadi macam tu. Jadi ingat yang. Jadi kalau apa tu ulang-ulang kaji, kalau yang tak faham tu tanya. Maka kita kena faham, saya pun dah terangkan dalam kita bersalin itu darah tolak macam mana dan juga darah nifas macam mana dan pengiraannya. Jadi itu dalam confuse tu yang confuse-nya kalau haid itu dikira dari tarikh darahnya keluar sehingga maksimum
15 hari 15 malam atau 360 jam. Tetapi dalam nifas, dia bukan dikira dari darah itu keluar. Dia dikira daripada kelahiran. Itu ada beza dia. Katakan orang itu berlaku kelahiran. Tetapi darah nifasnya keluar hari yang ketiga. Jadi nak kira maksimum 60 hari nifas itu bermula pada hari yang keempat atau bermula daripada hari pertama kelahiran. Tu kena tahu. Ya, jangan silap, saya ulang balik pelajaran yang sebelum ini. Maka darah nifas itu dikira maksimum 60 hari dari permulaan kelahiran. Bukan daripada nifas keluar. Tu kena tahu. Sebab kalau silap nanti rasa darah itu sampai 60. Tapi kalau 3 hari baru keluar darah, dah 63. Tu kena faham. Sebab dalam hukum nifas ini dia memang agak susah sikit. Biar kan ustazah ni kan belum dah cakap susah. Nanti saya susah lah. Maksud saya you take positif. Bila kata susah, you kena fokus lebih sikit. Susah lagi doa, selawat, istighfar. Itu tip lah yang guru saya beri. Guru saya berikan yang memberi faham itu Allah. Yang menyampaikan itu manusia. Hukum kias kepada Allah memberi firman-Nya kepada Nabi Muhammad. Ya Muhammad, kamu menyampaikan hidayah milik aku. Jadi guru ni pun menyampaikan kepahaman Allah yang bagi. Jadi kalau mantul aja, banyak-banyak istighfar. Sebab ya ilmu ini cahaya. Kalau hati kita ini yang maaf, semua kita ni banyak salah silap, terutama yang cakap. Jadi guru saya kata kalau mantul itu hati itu banyak dosanya. Maka istighfar. Jadi dengan kita istighfar, astagfirullah sekali, Nabi kata Allah memerintahkan malaikat buang titik hitam. Kita buat salah, buat dosa, Allah perintahkan malaikat tahu titik hitam. Jadi kalau banyak sangat hati itu titik hitam, maka cahaya susah masuk. Jadi cara cahaya nak masuk, kena istighfar supaya Allah menghilangkan titik hitam di hati supaya nanti ada keberkatan, faham. Itu salah satu asbab lah. Hakikatnya semua dari Allah. Maka itu sebagai asbab. Jadi kalau mantul, saya bagi tip istighfar. Istighfar, selawat, lepas tu doa. Doa. Kita dah usahakan belajar doa. Ya Allah, bukakanlah simpulan fikiran aku ini biar aku mudah memahami. Ya. Jadi macam tu. Jadi kena jangan salah faham yang sebab nifas ini dia lebih complicated sikit berbanding dengan haid. Sebab dia hukum dia tak sama yang. Kalau sampai 60 hari hukumnya lain. Lebih 60 hari hukumnya lain. Kurang 60 hari hukumnya lain. Dia berbeza. Ya. Jadi macam yang kita dah belajar kan kat sini, nakok. Yang kita dah belajar setakat ini, bilakah bermula nifas ini kita belajar masih lagi nakok 10 hari, 11 hari yang kita dah belajar. Belum lagi masuk nakok yang 15 hari. Nanti lepas ni kita masuk. Okey. Kelima, hukum darah nifas terputus-putus. Jadi ya, maksud terputus-putus ini dalam tempoh maksimum 60 hari, senang cakap macam biskut cismo. Sekejap ada, kejap tak ada. Kejap ada, kejap tak ada. Jadi macam mana kita nak menghukumkannya? Ya, dengar baik-baik yang, sebab yang ni nanti dia hukum dia ada berbeza tau. Yang pertama, apa yang kita perlu ingat, guru saya kata, kalau nakak, wajib mandi, solat. Kalau bulan Ramadan, puasa. Jangan cerita lain. Bila darah tak keluar, cek. Ambil kapas atau perca, cek zahir faraj. 2 ruas jari tangan, tengok ada kesan darah tak. Kalau ada kesan darah, fatrah. Jangan mandi. Kalau dah nakak, mandi. Jangan tunggu. Ya, jadi kalau kata dah nakak, tunggu 24 jam takut keluar balik. Itu salah. Itu adalah
ilmu yang salah. Ya. Jadi ilmu yang betul, ya, bukan saya kata saya pandai. Yang betulnya nakok mandi. Okey, apabila darah nifas terputus-putus, iaitu kadang-kadang keluar darah, kadang-kadang nakok, maka perlu diperhatikan. Ada dua hukum, ya, tengok baik-baik. Dia kata perlu diperhatikan. Perhatikan yang. Apabila diselangi antara dua darah oleh suci selama 15 hari, iaitu tempoh sekurang-kurang suci, maka darah yang keluar selepas tempoh 15 hari adalah haid. Nampak? Ya, ini hukum pertama. Dia kata apa? Apabila darah itu, ya, dua darah, ya, suci, nakoknya 15 hari atau lebih. Ya, tempoh sekurang-kurang suci, maka darah yang keluar selepas tempoh 15 hari itu adalah haid. Nampak? Ini yang hukum pertama. Nanti dia ada lagi hukum kedua, ketiga, ya. Kena faham yang ini dulu. Maka macam saya kata tadi, dalam haid tiada nifas. Dalam nifas ada haid, ya. Dalam nifas ada haid, dalam haid tak ada nifas. Ya. Jadi kejap. Ingat, ya. Maka dalam haid tak ada nifas, dalam nifas ada haid. Jadi tengok, apabila dia terputus-putus, maksudnya kat sini terputus-putus, katakan, ya, contoh dia beri kat sini, kita tengok kotak tu. 10 hari darah nifas, 15 hari nakok. Maka maksud nakok ni yang bila kita masukkan perca kain sedalam 2 inci, zahir faraj, tak ada kesan darah, itu dipanggil nakok. Kalau ada kesan darah, itu patrah, ya. Jadi nakok 15 hari. Jadi tengok, ya, 10 campur 15. Darah yang keluar 8 hari selepas itu, maka haid. Kenapa haid? Sebab tengah-tengah dia itu nakok 15 hari. Walaupun, ya, kita dah belajar awal-awal dulu, iaitu maksimum nifas adalah 60 hari. Atau kita convert kepada jam 1440. Ya, 1440 jam. Iaitu 60 hari kali 24. Jadi maknanya kita tengok, ya, kat sini yang kita tengok kat sini, ya, yang apa kita tengok kat sini? Baru 10 hari. Nampak? Baru 10 hari tapi nakok 15 hari. Maka kalau kita campur 10 campur 15, 25. Maka yang keluar ini jangan tak faham, ya, yang jangan anggap yang keluar selepas ini adalah nifas. Sebab kan tadi kata nifas 60 hari, jangan. Kita tengok tengah-tengah ada 15 nakok, walaupun keluar darah tu baru 10 hari, dia baru katakan, ya, kita masih dalam pantang, 25 hari. Masih dalam pantang, tapi dah haid. Sebab kena tahu mana satu nifas, mana satu haid, sebab dua hukum berbeza. Nifas hukum dia berbeza, haid hukum dia berbeza. Kena faham. Tetapi nanti kita tengok, ya, kalau lebih 60 hari, dia jadi hukum lain. Nanti kita akan tengok jika ke 61. Nampak, ya? Dia ada hukum lain. Jadi ini kita kena fahamkan satu-satu dulu. Jadi dia kata jika suci di antara dua darah tidak sampai tempoh sekurang-kurang 15 hari, maka darah yang keluar semuanya nifas tanpa hilaf. Dan waktu nakok yang menyelangi itu adalah dua pendapat. Ya, pendapat yang sahih, waktu nakok adalah nifas. Masalah ini sama seperti dibincangkan dahulu dalam masalah suci berselang-seli haid.
Ya. Jadi kat sini yang tengok baik-baik. Apabila ya nakok itu diiringi selepas itu head, maka nakok ini adalah nakok suci, ya, bukan nakok nifas. Ni kena faham. Kenapa kena faham kat sini? Sebab kalau katalah bulan Ramadan, katakan ya ada anak-anak kat sini bersalin pada 1 Ramadan contoh. Dia baru 10 hari nifas. Lepas itu dia nakok hari yang ke-11 sampailah hari ke-25. Dia puasa. Maka lepas itu dia keluar darah balik, maka puasa itu valid. Sebab darah yang keluar itu bukan nifas. Darah yang keluar itu haid. Maka ini dipanggil nakok suci. Ini kena faham. Ini kena faham. Dekat sini ada 2 hukum yang kena faham. Pertama, selepas 15 hari nakok, dalam tempoh belum mencapai 60 hari maksimum. Apabila dia sampai 60 hari maksimum nifas, hukum lain. Tak pakai hukum ni. Hukum lain. Sekarang, hukum ini menunjukkan 15 hari nakok adalah bertukar kepada haid kerana yang dia mesti 15 hari nakok atau lebih. 360 jam atau lebih. Kurang tak boleh. Atau lebih, maka selepas itu adalah haid. Dengan syarat belum sampai 60 hari. Atau dengan syarat belum sampai tempoh maksimum nifas. Ya. Jadi ada 3 kat sini syarat dia. Yang pertama, nakok itu mesti 15 hari atau 360 jam ke atas, above. 360 jam, 361 jam, tak kisahlah janji ke atas. Ya, maka bertukar kepada haid dengan syarat yang kedua belum mencapai maksimum nifas iaitu 60 hari. Ya, kena faham. Dan yang ketiga, catat dia hukum dia yang pertama, pertama mesti 15 hari atau lebih. Itu yang pertama syarat dia. Yang kedua, mesti belum mencapai tahap atau tempoh maksimum nifas iaitu 60 hari. Dan yang ketiga, nakok ini adalah nakok suci. Kena tahu. Kenapa saya kena nyatakan kat sini memang dia tulis hukum suci kan? Tapi kenapa dia jadi suci? Pasal selepas itu bukan diiringi oleh nifas. Ditukar kepada haid. Maka dia berbezalah. Kalau sebelah itu nifas, maka dia nakok haid. Nakok nifas. Okey. Faham ya yang? Okey. Jadi yang ketiga, selepas itu adalah haid. Maka bila kata nakok suci, valid. Puasanya tak perlu dia qada kalau bulan Ramadan. Okey. Ya. Sekarang kita tengok nombor 2. Tengok hukum nombor 2. Dia dah mula makin susah. Yang pertama tadi senang kan? Boleh faham ya? Okey, kedua, jika suci antara 2 darah tidak sampai tempoh 15 hari. Ini sekarang yang kedua. Maka darah yang keluar semuanya adalah nifas tanpa hilaf. Apa maksud tanpa hilaf? Ya, ini semua ulama, semua mazhab. Baik Maliki, Hambali, Syafi'i, Hanafi, 4 mazhab itu semua mengatakan nifas. Itu maksud tadi hilaf. Okey ya? Jadi dia kata, maka nakok yang menyelangi itu adalah dia kata 2 pendapat. Ya. Maksudnya kat sini, ya, kita dah bincang dulu masa dalam haid iaitu muka surat 20. Mengikut Imam Ibnu Hajar, ya, Imam Ibnu Hajar yang anak murid Imam Syafi'i juga yang terbaik, maka dia mengatakan, ya, tetap nakok itu adalah nakok nifas, nakok haid lah. Maka kalau nifas lah, maka puasa tak valid. Solat pun tak valid, tapi solat tak perlu qada, puasa kena qada balik. Tapi Imam Ramli kata boleh. Imam Ramli kata kalau dah kira bersih mandi,
valid. Jadi itu terpulang. Untuk rujukan, kalau yang lupa, tu dia kata muka surat 20. Sama, dia punya hukum sama macam haid. Okey, kita tengok sekarang gambar rajab. Ya, jadi dia kata 17 hari darah. Nifas. Okey, 10 hari nakok. Nampak? 10 hari nakok. Tengok dia kata nakok nifas. Asahah ni makna kaul. Kaul yang kuat. Dia kan kaul, ada kaul mutamad, kaul sahih, kaul masyhur, kaul apa lagi, jadid, kaul daif, banyak kaul. Maka kat sini kaul asah. Maka kaul yang kuat lah mengatakan apa? Itu adalah nakok nifas. Kenapa nakok nifas? Tengok sebelah dia nifas. Kalau ke atas tadi saya kata nakok suci. Tengok sebelah dia haid. Nifas chain kepada haid. Maka nakok itu akan suci lah. Sebab dia bukan nifas. Tapi yang ini tengok. Nakok 10 hari. Maka tidak lebih 15 hari kan? Jadi keluar balik darah 7 hari. Maka itu darah nifas. Maka nakok itu adalah nakok nifas. Kerana apa? Dia diapit after that adalah nifas. Maka dia nak tengok nakok tu suci atau tidak, tengok selepasnya apa. Maka selepasnya ini nifas, maka nakok nifas. Maksudnya kalau kat sini awak dah puasa, kena qada balik. Kira 17 campur 10, 27. Betul? Campur lagi 7, 34. 34 ya. Lepas tu nakok lagi 5. Nakok lagi 5. Dia kata tengok nakok nifas juga. Sebab lepas tu nifas. 4 hari. Lepas tu nakok lagi nifas. Lepas itu darah nifas. Jadi berapa hari semua sekalian? 17 campur 10, 27. 30. Berapa yang? 47 Ustazah. 47. Makna masih dalam lingkungan bawah 60, betul? Bawah Masih 60, betul? Ni yang nak kena masih faham dulu ni. Maka berapa tadi yang semua sekali 47 ya? betul Ustazah, 47. 47 makna bawah 60, betul? Betul. Maka oleh kerana dia bawah 60, tak langgar lagi maksimum nifas, maka kesemuanya itu nifas. Jelas? Tak ada haid. Kenapa tak ada haid? Sebab nakok dia tak ada yang mencapai 15 hari. Faham? Faham. Walaupun Ustazah, cuba Ustazah tengok. Nakok dia tu Ustazah 10. Nakok kedua dah 5. Dah 15. Nakok ketiga tu dah 2, 17. Kenapa Ustazah 17 nakok dia tu tak boleh jadi haid? Dengar sini ya yang. Sebab soal saya jawab pasal dah biasa. Go my experience. Nanti akan orang soal. Jadi tak payah orang soal. Saya soalkan. Ya. Jadi yang atas itu nakok 15 hari straight. Cakap orang putih straight. Cakap Melayu tak ada gap. Faham? Faham tak faham? Yang ini bawah ni nakoknya total 17. Tetapi dia tidak straight. Faham tak faham? Faham tak faham? Faham. Respon sikit sayang. Faham Ustazah. Kakak aku cakap sorang-sorang je yang. Ya? Faham ya? Maknanya walaupun nakok dia 17, tetapi tidak dikira because dia apa yang ada gap. Faham tak? Kita putus, Dia tak straight. 10, lepas tu keluar darah balik. Lepas tu datang 5, keluar darah balik. Maknanya dia tak ada straight 15 hari atau lebih. Faham ya? Tu maksud dia. Maka walaupun nakok dia ni kalau dicampur sampai 30 hari. Asalkan dia bukan straight, katakan tadi 10, 7, 8, 5, 6. Kata orang apa ya, berencet-rencet ya. Diselang-seli dengan darah. Maka asalkan tidak sampai 60,
kesemua itu adalah nifas dan nakok itu adalah nakok nifas. Maka nakok nifas maksudnya tidak suci. Jelas yang? Tengok apa kata dia. Waktu keluar darah, ya, ulama sepakat mengatakan nifas. Nampak? Ulama sepakat makna tak ada hilap. 100%. Ulama kata nifas. Nampak? Yang kedua, pendapat yang as-sahah, waktu suci di celah-celah darah adalah nifas. Hilaf, ini seperti hukum suci di celah-celah haid. Maka kat sini ada hilaf. Iaitu antara pandangan Imam Ibn Hajar dengan Imam Ramli. Cek balik kat sana. Dah terang dulu. Tapi kalau tak faham nanti saya kena ulang lah. So, yang ketiga. Sama dengan hukum haid, cuma beza haid dalam lingkungan 15 hari dan nifas lingkungan 60 hari. Maka contoh ni, putus-putus, keluar, off, on, off, on, off. Kalau haid, mesti tidak melebihi 360 jam ataupun 15 hari 15 malam. Kerana haid maksimumnya 15 hari. Maka dia kata hukum sama, cuma berbeza hari. Sebab nifas itu maksimum 60 hari. Maka on off asalkan tidak lebih 60 hari. Kesemuanya nifas dan nakoknya itu adalah nakok nifas. Maknanya kalau kita puasa kena qada balik. Jelas? Jelas ya sayang Okey, Jelas, kalau dah Ustazah. faham saya turun kepada hukum ke-6. Maka hukum ke-6 ni ada beza lagi yang. Iaitu hukum darah melebihi sebanyak-banyak nifas. Sekarang yang tadi hukum darah putus-putus. Bagus. Macam itu ya. Kalau faham tulis. Jelas faham. Jadi saya tak ada macam cakap seorang-seorang yang siapa yang faham, siapa tak faham kan. Macam tu. Kalau nampak muka macam admin angguk-angguk, okey juga. Ini semua tak nampak muka. Kan? Jadi tak nampak muka, tak ada respon, saya pun tak tahu. Faham tak faham. Ya yang? Tak apa, tak nampak muka pun tak apa. Yang penting ada respon. Okey. Jadi sekarang ni, kita masuk pula hukum yang ke-6. Tadi, on, off. Ya, 2 tidak melebihi 60 hari. Yang atas nakok 15 hari atau lebih juga tidak melebihi 60 hari. Maka beza. Sekarang ni kita tengok pula dia dah mula nak jadi istiadah. Lepas tu nanti kita tengok lagi yang lain pula. Hukum ke-7. Maka tengok. Kita mengetahui hukum yang lalu bahawa sebanyak-banyak nifas 60 hari. Atau 1440 jam. Apabila darah masih ada selepas 60 hari, hendaklah diperhatikan saat sampurnanya. Ini yang sebab yang dalam nifas ini, beware. Apa orang putih kata beware? Tu saya cakap tu, panggung. Pierce dog, beware. Sebab ini, tengok yang dia kalau katakan awak dah mencapai 60 hari, kena convert pada jam 1440. Ikut tarikh beranak. Masa beranak. Ya yang katakan ya perempuan A takkan sama dengan perempuan B beranak contoh. Hari yang sama tapi perempuan A beranak pukul 6.10 minit. Maka tempoh 1440 pada hari yang ke-61 6.10 minit. Tetapi katakan perempuan B dia bersalin pukul 11.25 minit. Maka tempoh 1440 pada hari ke-61 pukul 11.25 minit. Ini yang saya nak cakap kalau darah masih ada keluar 60 hari. Beware, bukan be careful. Sebab dia punya, tengok ya,
Perbezaan antara head, dengar sini. Perbezaan antara nifas, bukan. Nah, dengar azan. Bukan. Allah, tak apa. Ini rakaman tak apa. Bukan masjid. Kalau masjid kena tunggu. Kalau rakaman dalam... Nah, ni rakaman yang... Rakaman. Kadang saya, kadang saya manusia biasa lah kan. Jadi kalau... Ini untuk Johor. Untuk dalam handphone. Saya pun tak pandai nak matikan. Jadi lupa nak offkan dulu. Ya. Dia kalau ikut hukum, azan yang dari masjid, tapi kalau azan yang daripada rakam tadi, tak apa, boleh. Jadi kena tengok yang kita tengok baca balik sini. Ya? Jadi dia kata apa, apabila darah masih ada selepas 60 hari, hendaklah diperhatikan saat sempurna 60 hari. Ini yang kena faham. Hendaklah diperhatikan saat sempurna 60 hari. Apa maksudnya? Maksudnya yang on time 1440. You tolong jangan yang belajar matematik dibundarkan untuk nifas. Jangan. Tengok dekat surat beranak tu. Jangan kata lahir pukul 8 1 minit atau apa pukul 8. No. Cannot. Untuk head tak apa lagi sebab dia 24 jam. Untuk nifas tak apa ni. 1 minit pun kena kira. Sebab minimum dia 1 lahzah. Ya. Ya, ni tadi saya lupa offkan. Ya. Jadi tengok sini. Kita tengok pada ni balik. Ya. Dia kata apa? Tengok dia bold kan. Apabila darah masih ada selepas 60 hari, hendaklah diperhatikan saat sempurna 60 hari. Ni you take note, you baca catatan, maksudnya 60 hari itu convert kepada jam 1440 jam. Maka kenapa you kena kat sini perhatikan? Kerana ya you tengok atas ni. Nombor 5, hukum nombor 5. Apabila ya yang belum mencapai 60 hari, ya, maka nakok diperlukan untuk untuk nifas bertukar kepada head 15 hari atau 360 jam. Ini kena faham. Tetapi apabila sampai 60 hari, nakok yang diperlukan untuk nifas bertukar kepada head only 1 second. Nampak? 1 second. Apa maksud dia? Kalau dulu belajar pondok, dia kata seperudah. Tu seperudah. Yang 1 saat. Itu sebab tu ya. Dia kata sebab tu saya kata dalam hal ni beware. Berhati-hati. Sebab kata guru saya yang kalau kita beranak, katakan kita bersalin tadi pukul 8 1 minit, maka kalau masih kita ada darah, yang orang kadang keluar darah hari 60, maka dia pada hari ke-61 tu 8 1 minit tu dia yang kalau darah dah tak keluar, ini yang patrah, dia panggil patrah. Maka 8 1 minit tu ia yang masa betul-betul 8 1 minit dia tu sat ataupun setengah minit lagi dekat nak sampai 8 1 minit tu. Bila 8 lebih sikit, you terus cek. Patrah atau nakok? Macam tu sekali. Kalau patrah, selamat. Tak istiadah. Kalau nak patrah pula, kalau nakok. Kalau nakok, ini yang kes sampai 1440 jam darah
tak keluar. Faham tak? Ya, satu minit lagi sebelum capai. 1 minit lagi sebelum capai 1440, maka sedia dengan kain perca dah siap. Maksud saya, dia ni darah dia sampai kepada hari ke-60, hari maksimum. Ya. Kalau darah itu tadi katalah pukul 8, 5 minit pukul 8, ya. Awak bersalin itu hari 1 minit. Okey, 5 minit pukul 8 darah dah tak keluar. Ya. Awak cek dengan perca kain, tengok tarik keluar patrah. Faham tak? Maknanya masih lagi dalam nifas kan? Okey, tak apa. Sedia lagi perca kain lain ke apa ke? Bila kita tengok aja pukul 8, lebih sikit aja kita korek lagi. Bahagian zahir. Kita tarik keluar. Kita tarik keluar, kalau kita tengok nakak, alhamdulillah. You tak kena istiadah. Tapi kalau you tengok patra, awak dah istiadah. Faham tak? Sebab apabila mencapai 60, gap dia only daripada nifas tukar kepada haid 1 saat. Faham tak faham? Bukan Faham, lagi Ustazah. 15 hari, 15 malam. Bukan lagi nifas nak tukar kepada haid 360 jam. Bukan. Jadi nifas nak tukar kepada haid only 1 saat. Sebab tu dia kata tadi, selepas 60 hari hendaklah diperhatikan saat sampurna 60 hari. Iaitu buat kurungan 1440 jam. Very accurate, tepat-tepat. Yang kalau 1440, ya, tadi katakan awak beranak 81 minit, awak korek 81 minit, patra dah mustadah. Nampak faham ya kat sini? Tolong catat. Cuba lepas tu kita tengok kat sini. Seterusnya. Jika pada saat tersebut, nampak, darah ada, maka wanita itu telah mengalami istihadah dalam nifas yang wajib dikembalikan kepada 7 hukum. Salah satu daripada hukumnya yang nanti kita akan bincangkan lain kali. Nampak? Iaitu bab 8. Nampak tak? Sebab tu ni, ya, tolong ya yang fahamkan ini, catat. Ni. Sebab tu dia boldkan. Saya ulang lagi sekali. Apabila darah masih ada selepas 60 hari, hendaklah diperhatikan saat sampurnanya 60 hari. Maka pada tepat-tepat 1440. Jangan sampai 1440 baru kau nak bangun. Cari perca kain ke apa. Dah ready dah. Macam orang dah kebuluh nak buka puasa. Macam ni dah pegang korma. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Gerak terus. Macam tu. Faham tak? Sebab dia punya perbezaan nifas nak tukar kepada haid 1 saat. Kalau dia tak ada gap, jadi istiadah. Sebab kalau ada gap, jadi haid. Maka itu yang saya nak cakap tadi. Kalau you tak berhati-hati, you ingat istiadah. Rupanya haid. Nampak? Ya? Kalau contoh saya bagi. Sampai aja kepada katalah 5 minit lagi pukul 8 tadi kan awak beranak 81 minit kan. 5 minit pukul 8 atau 3 minit pukul 8 awak cek masih ada sikit-sikit darah, patra. Lepas tu bila awak dah korek, betul-betul 1 minit awak korek lagi, keluar tak ada. Tak ada kesan darah. Okey, nakak. Maka kita pun kata kesemua darah yang ada tadi adalah nifas saya 60 hari. Okey? Kata lepas tu awak dah tengok nakak, awak pun dah suka hati, jalan pergi dapur, minum air, ambil apa yang tuala. Nak pergi mana? Mandi, hadah besar. Tiba-tiba dalam perjalanan keluar darah lagi. Maka adalah gap tu katalah 2-3 minit. Darah yang keluar itu darah apa? Darah apa? Haid.
Head. Yes, Head. pandai. Head. Ha. Head. Maka bezanya nifas pergi head apabila mencapai 60 hari only 1 second. Ni kena tahu. Kena fahamkan ini. Bukan lagi dia pakai hukum, oh kena tunggu 15 hari. Kalau 15 hari barulah itu head. Kalau tak 15 hari itu istiadah. Jangan silap. Kalau silap nanti awak assume dia istiadah, maka awak solat haram. Sedangkan dia head. Sebab itu dia kata perhatikan. Sebab itu guru saya cakap dulu, awas. Saya cakap Inggeris pula, biar awak faham. Tu, kalau pergi tengok postman tu dia tampal tu dekat pintu pagar. Cina kan? Cina lah biasa yang belah anjing. Dia kata apa? Beware. Pierce dog. Ini termasuk beware tau. Ni saya tekankan. Jangan tersilap. Sebab itu hukum. Tulis betul-betul. Sebelum 60 hari, sebelum tempoh maksimum nifas, nifas tukar kepada head 15 hari 15 malam iaitu 360 jam. Apabila capai 60 iaitu waktu maksimum, maka tempoh nifas nak tukar head only 1 saat. Bukan 1 minit tau yang, 1 saat. Kenapa 1 saat? Kita ikut pada hukum minimum nifas 1 saat. Minimum nifas 1 saat, maksimum nifas 60 hari. Beza dengan head. Sebab head, kita 15 hari nak pergi 16, tak payahlah kau ready macam ni. Pasal head minimumnya 24 jam. Maksimumnya 15 hari. Jadi tak perlulah tadi get ready tu. Kau ingat 1 saat tu? 1 saat tu lama ke sekejap? Sekelip mata Ustazah. Sekejap. Kan? Jangan nanti barulah nak cukup masa terkedek-kedek, nak cari tisu ke, nak cari pereca ke, terkedek-kedek, lepas tu rupanya dia dah nakok tadi. Tu tahu semua. Dia pula tu nakok tak lama. 2 second, 2 saat, 3 saat. Lepas tu dia keluar balik. Dah kau kata istiadah. Padahal head. Nampak? Beza. Ini yang guru saya pun kata perempuan kalau yang sampai tahap maksimum ni memang dia very practical. Tengok dia kata kat sini sebab tu dia boldkan. Perhatikan saat sampurna 60 hari. Itu maksudnya. Tulis betul-betul yang pasal untuk diri sendiri, untuk anak cucu. Ya. Macam tu. Faham ya? Ustazah, Ya sayang. maknanya kalau kita yang jenis nifas yang sampai dekat 60 hari penuh ni, kata 5 minit sebelum 8 tu kita kena kerap check untuk pastikan dia fatrah atau nakuk ya Ustazah? Ya. Ya, tapi yang kalau kau jenis dah meleleh je tak payahlah. Katalah yang kau dah sampai kau kan bersalin dapat 1 minit kan. Sampai pukul 8 dah meleleh je. Kau tak payahlah. Confirm lah tu istiadah. Ini yang faham ya, yang kau tanya tadi betul lah. Ini yang darah tak keluar. Maksudnya patrah atau nakok. Kalau patrah istiadah. Kalau nakok faham tak? Maknanya ada Ustazah kalau orang jenis macam tu yang- meleleh je. Maknanya macam Ustazah kata kalau yang jenis meleleh je tu itu dah memang tentu-tentu istiadah lah tu. Iyalah yang. Okey, Kalau yang meleleh tu macam mana kau nak korek yang? Tak payah korek dah meleleh. Tak payah korek dah ada keluar. Kau nak korek apa? Faham tak? Ya, bagus. Bagi respon. Sekurang kau ketawa kau faham lah tu. Yang kena korek ni yang tak keluar. Sebab kenapa kita kena korek? Kita nak confirm patrah atau nakok. Faham tak yang? Patrah istiadah. Nakok head. Sebab ada orang kalau Allah nak uji yang dia 60 hari tu sampai 1404 betul lah 1440 jam tu
Dia bukannya semadang daripada hari pertama lahir sampai kepada 60 tu dia on. Kadang-kadang dia macam ni yang dia on off. Nanti dah sampai katakan yang sampai dia off, nanti dia on, nanti dia off, nanti dia on. Nanti kan yang dah sampai 59, katalah 55 dia off yang. 55, 56, 57, 58 dia off yang. Lepas tu 59 dia keluar balik, 60 dia keluar balik. Tu yang. Ya, macam contoh yang kat atas tadilah ni, tapi yang kat atas ni semua semua nifas pasal tadi kau kira 47 hari kan. Kau sambung daripada ini. Kau sambung daripada ini jadikan sampai 60 hari. Faham tak? Jadi kalau sampai 60 hari, okey, faham? Jadi katakan 59 dia keluar meleleh, tak banyak lah. Dah sikit-sikit, 60 pun dia keluar meleleh gitu. Tiba-tiba kan katalah awak beranak pukul 8 kan. Dia dalam tengok dalam 7.45 meleleh. Lepas tu 7.50 dah stop kan. Dah stop. Engkau korek, patra. Tak apa. Kau korek patra tak apa. Ada lagi tempoh. Katakan kan sampai tadi kau beranak 81 minit kan. Maka pukul 8 tu kau pun tadi 10 minit lagi pukul 8 kau korek. Masih ada patra. Jadi katakan 8, 1 minit tu dekat nak 1 minit kau korek. Ni kau korek keluar. Tak ada. Nakok. Alhamdulillah. Maka kau punya head 60 hari. Faham tak? Alhamdulillah. Lepas tu kau jalan pergi kat belakang kan. Memang kau dah korek. Lepas tu kau tengok nakok tak ada. Kau tak puas hati kau ambil kain perca lain ke. Kapan kau korek lagi sekali. Tak ada. Confirm nakok. Faham? Maka kau nakok on time. Orang putih kata. Betul-betul on time. Tak lebih tak kurang. Maka bila kau dah korek tu on time. Walaupun kau dapat 1 saat je nakok ni. Okey, lepas tu kau bangun pergi dapur nak minum air, katakanlah contoh. Lepas itu kau pun nak mandi. Dalam kau berjalan ambil tuala ke apa, kau rasa panas keluar balik. Maka yang keluar tadi walaupun baru 2-3 minit itu adalah aid. Faham? Jadi kalau tak payah mandilah. Mandi biasa boleh lah, mandi biasa, tak payah mandi wajib. Faham tak faham? Sebab head dah bermula. Jadi head itu bermula hanya beza dengan nifas itu 1 saat atau lebih. Maknanya kalau dah lepas 60 hari head itu bukan lagi 15 hari. Itu kena faham. Ini kena faham betul-betul. Ya, kadang-kadang yang menerangkan kalau katalah ustaz atau ustazah salah menerangkan nanti akibat dia besar yang. Sebab besarnya, tengok kalau awak salah faham, head awak kata istiadah. Istiadah wajib semayang. Maka dalam dayung hadas, sebenarnya awak head. Nampak tak? Nampak? Sebab tu saya kata lagi komplit hukum nifas ini lagi komplit. Berbanding head. Okey. Kalau faham kita sambung lagi. Okey ya. Jadi dia kata jika pada saat tersebut ada darah maka wanita itu telah mengalami istiadah. Jadi itu yang tadi saya kata ada stop. Ada stop ya. Nakok. Sekarang ini yang memang dia tak keluar. Darah tak keluar. Tapi kau ready je lah sampai pukul 8. Ya, nak dekat 81 minit, kira sampai 14.40 kurang sesaat. Engkau korek. Allah patrah. Patrah. Sampai cukup, katalah, deng. Habis waktu 14.40. Dia dah berpindah kepada 1 saat. Bukan 1 minit, berpindah. 14.40, 1 saat ke 2 saat kau korek. Patrah. Maka engkau adalah istiadah. Nampak? Jadi, adakah 60 hari head? No. Kenapa? Kena balikkan kepada salah satu hukum 7 mustadah.
Jadi ada dua hukum. Sama ada ada qalqalah tau. Mubtadah ataupun mutadah ataupun mutahayirah. Ya, ada tu. Jadi dalam mubtadah tu ada ghairu muakkad, ada muakkad. Ada ghairu muakkad lah, ghairu muaizah ataupun muaizah. Nampak? Nanti ada hukum lagi. 7 yang hukum. Ya, nanti kita belajar hukum tu. Pening lagi kepala. Ya, yang jadi nampak kata dia apa? Jika ada darah, jika pada saat, tengok dia tulis saat yang bukan minit. Nampak? Nampak tak nampak? Jika pada saat tersebut, nampak? Dia kata, nampak? Nampak tak nampak? Kalau tak nampak, pergi ambil lain apa? Nampak? Lain tu. Lain apa? Yang warna-warna tu. Pen liner tu yang kau lainkan betul-betul tu. Saat tu dia tulis. Nampak? Jika pada saat tersebut ada darah, maka wanita itu telah mengalami istiadah dalam nifas yang wajib dikembalikan pada hukum salah satu daripada 7 hukum mustadah. Bukan senang-senang kau kata 60 hari maksimum. Ambil maksimum. Lebih tu istiadah. No. Sebab kalau dah beranak kali kedua, ketiga, kita akan tengok nanti warna darah, hukum adat. Mungkin awak punya nifas cuma 20 hari. Yang lebihnya tu adalah istiadah. Jadi masa nakok awak dah semayang, valid. Jadi nakok suci. Jadi yang mana keluar darah yang tak semayang kena qada. Jadi tak banyak kena qadanya. Kalau ikut Imam Ibn Hajar. Kalau kena istiadah. Kalau ikut Imam Nabi katakan tak payah semua, tunggu sampai 60 hari. Kalau lepas 60 hari kena qada banyak. Nampak? Ya yang? Nampak tak? Nampak? Setakat ni boleh faham? Boleh, Ustazah. InsyaAllah Boleh Ustazah. faham? Ustazah. Alhamdulillah. Kalau kita ada nakok, satu saat selepas tu dia akan jadi darah haid. Tapi kalau kita fatrah ataupun dia meleleh saja, darah tu automatically akan jatuh kepada darah istihadah. Macam tu. Yes. Terima kasih, Ustazah. Betul. Tahniah. Allah bagi faham. Atau awak memang dah belajar, awak ulang kaji. Ramai dalam ni yang dah belajar kan. Nak refresh ulang kaji. Tak apa, bagus. Faham ya? Sebab itu kata dia tadi, diperhatikan saat sampurna. Nampak? Perhatikan. Tunggu, get ready. Tu. Macam orang nak lomba lari. Masa awak kecil-kecil nak lomba lari. Kan? Jaga. Tak ada lagi nak toleh-toleh. Jangan ya. Jadi kena sedia. Duduk dalam bilik air ke, duduk dalam bilik, dah sedia dengan perca kain, dah sedia dengan cotton bud, dah sedia. Sedia dengan jam. Sedia jam. Ke tengok handphone ke, jam randik ke. Handphone kan boleh kunci lam. Bunyi aja lam, korek. Jangan tunggu-tunggu. Okey? Jadi dah faham kat sini jelas sayang? Jadi kan berbeza hukum bila sampai 60 hari dengan belum sampai 60 hari. Jauh beza dia. Definitely berbeza. Jangan pukul satu hukum. Tak boleh. Yang kalau masa 81 minit itu tak nampak. Apa yang? Baca yang? Apa dia tulis? Cik Ustazah, Dah saya baca. hilang. Kalau masa 81 minit tu nakok, darah selepas tu ada darah lagi. Tapi darah tu tak cukup 24 jam. Okey, saya faham. Dia macam ni. Kita dapatkan dulu nakok masa maksimum tadi. Kalau kita pertama yang saya tahu awak punya pertanyaan tu saya belum habis terang. Saya sekarang ni nak bagi faham untuk nak dapatkan istiadah. Ya, sekarang ni yang bertanya tadi, kalau 81 minit tadi awak nakok, maka confirm kesemua itu yang 60 hari itu adalah nifas. Awak tidak ditimpa istiadah. Itu kena faham dulu. Ya yang? Kalau selepas itu dia keluar,
Walaupun tadi gapnya hanya 1 minit ke apa, selepas itu adalah head kalau cukup 24 jam. Tu cara lain pula. Sekarang yang itu tadi kita nak cakap, ya, nak cakap perubahan daripada nifas pergi head kalau sebelum 60 hari, 15 hari, 15 malam. Kalau dah 60 hari, maka beza nifas pergi head 1 second. Tetapi hukum head itu tadi sama juga yang kalau 15 hari tadi. Kalau 15 hari tadi lepas dia nakok, dia keluar, ada ciri-ciri head iaitu 24 jam atau lebih baru hukum head. Kalau dia keluar, yang tak sampai 24 jam, itu istiadah. Maka sebab itu pun kena tahu. Kalau katakan awak 15 hari sebelum 60, sebelum 60. Kata dah tadi macam contoh 10 hari. Lepas tu nakot 15 hari. Awak keluar hanya 22 jam. Tak sampai 24 jam. Kalau awak tak faham yang 15 hari tadi, maka 22 jam itu kalau nifas 1 saat, maka itu nifas. Tetapi pasal dia dah nakok 15 hari, maka walaupun dia dah keluar balik, walaupun tadi hari yang keberapa hari yang ke-26 kan? 10 hari, lepas tu dia nakok 15 hari kan? Dah 25 hari betul tak yang? Dia keluar tak sampai 24. Dia keluar 23 jam katakan contoh. Maka 23 jam itu adalah istiadah. Tak boleh kira nifas pasal dia dah ada nakot 15 hari. Tak boleh kira haid pasal dia tak cukup 24 jam. Maka istiadah. Maka kalau masa itu katakanlah keluar waktu pukul 8 pagi. Maka awak tak sembahyang zuhur, asar, maghrib, isyak kan? Maka bila dah confirm dia hanya 23 jam istiadah, kena qada solat yang tadi. Tak perlu mandi. Faham tak? Sama juga yang ini. Cuma sekarang ni saya nak bagi faham dulu. Kalau dia 81 minit itu nakak, maka kalau keluar lepas itu 82 minit keluar darah. Maka darah yang keluar itu adalah bukan nifas dan bukan istiadah. Maka nifas awak 60 hari dan selepas itu cukup ciri-ciri haid 24 jam, maka dia menjadi haid. Kalau tak cukup 24 jam, istiadah. Faham? Okey. Jelas ya? Itu. Jelas Jadi, Ustazah. Alhamdulillah. Kita sampai kat sini dulu. Ya. Kalau ikut masa saya sebab nanti 8 suku, awak dah nak ada kelas lain. Okey, saya bagi dalam masa 7 minit lah. Boleh. 7 minit itu kalau ada nak tanya. Kalau tak, saya nak sambung sikit bahagian sini. Okey, kita sambung sikit. Ustazah, Assalamualaikum. Tadi Ustazah ada sebut Salam. istiadah tu yang tak cukup 24 jam untuk haid masa yang nakot 15 hari tu. Ustazah ada sebut tak perlu mandi kalau istiadah. Tak perlu mandi. Tak perlu mandi ke? Kalau 23 jam. Tak perlulah. Tapi yang nanti dulu. Kalau tadi sampai 60 kan. 60 kan dia dah berhenti. Awak baru nak ambil tuala, nak mandi kan. Kan Dia dah Ustazah, keluar maksud darah saya yang balik. belum 60. Oh, belum 60. yang Kalau belum belum 60, contoh yang macam ni. 10, kita tengok yang atas. 10 kan. Darah keluar, lepas tu 15 hari, dia nakok kan. Lepas tu dia keluar 24 jam. Maka yang 10 hari keluar, nifas kan dah mandi. Dah mandi, nifas dan wiladah. Saya dah kata tadi. Kalau bersalin, terus diikuti nifas, haram mandi wiladah. Pasal mandi ibadah apabila dalam keadaan hadas besar haram. Tapi wajib tak mandi wiladah? Wajib. Bila? Tangguhkan sehingga nifas kering. Bila nifas nakok, kering, suci, mandilah. Sekali arung, iaitu dengan niat, saja aku mandi wajib yang difardukan ke atas diriku kerana Allah Ta'ala dua-dua terangkan. Wiladah tu mandi wajib yang difardukan. Maka nifas itu pun mandi wajib yang difardukan. Maka guru saya kata dua-dua itu kita
niatkan dengan satu niat, dua-dua terangkat. Okey? Jadi ingat ya, jangan mandi wiladah masa ada nifas. Hukumnya haram. Jangan main-main. Sebab itu ya dikatakan mempermainkan hukum Allah. Sebab itu haram. Sebab kita mandi wiladah nak sucikan di badan kita daripada hadas besar. Sebab mandi wiladah itu melahirkan anak. Imam Syafi'i kata seolah-olah kita mengeluarkan mani beku. Maka memang wajib mandi. Tapi kalau dah ada nifas, badan kita dah ada hadas besar nifas, maka kita mengangkat hadas besar wiladah tidak terangkat. Jadi tunggu. Bila nifas dah habis, mandi dua-dua. Jadi pada 10 hari bulan, kita dah mandi wiladah dan juga mandi nifas dengan, dia boleh jamak. Iaitu kata orang putih lamsam. Kita boleh niat, saja aku mengangkat hadas besar yang difadukan ke atas diriku kerana Allah, dua-dua terangkat. Kalau wah-wah sangat, tapi kata guru saya tak payah. Kalau wah-wah sangat, siram air kat kepala tu, niat. Saja aku mandi wajib yang difadukan ke atas diriku, mandi wiladah. Saja aku mandi yang dipadukan ke atas diriku, mandi nifas kerana Allah. Boleh juga. Tapi sebenarnya niat lamsam tu dah terangkat dua-dua. Okey. Lepas itu katakan tadi nakok 15 hari. Nakok 15 hari, lepas itu keluar darah. Keluar darah itu rupanya kita memang keluar darah, kita tak sembahyang lah. Pasal kita takut haid kan. Jadi kita tunggu. Kali rupa-rupanya dia cuma mengalir dan patah 23 jam. Perlu mandi tak? Tak perlu. Pasal kita dah mandi yang awal tadi. Kenapa tak perlu mandi 23 jam? Maka belum haid. Itu dipanggil istiadah. Cuci-cuci aja. Cuci-cuci, bersihkan semua. Beruduk sembahyang. Okey? Jadi kalau yang kes yang tadi 60, baru kita nak mandi, dah keluar balik darah. Maka yang keluar itu darah haid. Ya yang walaupun dia ada gap hanya 1 saat. Nak mandi wajib, tak payah. Nak mandi juga, mandi biasa je lah. Ya kadang mandi wajib ni kan kita kena basahkan kepala apa semua, kita mandi biasa. Jadi kalau kita tunggu dulu. Kenapa kita tak boleh mandi? Sebab takut nanti ni haid. Kalau haid kita mandi jadi haram. Jadi kita tunggu dulu. Kalau dapat 24 jam atau lebih, biarkan terus. Tapi kalau katakan dia darah yang keluar tu cuma 3-4 jam. Lepas tu kita tunggu tidak korek dan nakok. Tak ada. Maka masa itu kita mandi. Mandi apa? Mandi nifas yang tadi 60 hari tadi kita belum mandi. Maka kita mandi. Jadi nifas ni yang saya nak cakap yang putus-putus yang saya pun terlupa. Okey, nifas ni yang putus-putus ni, dia tak sama tau macam haid. Abang tengok sini. 17 ya darah keluar. Tengok kotak balik. 17 darah keluar nakok, mandi. Lepas tu darah keluar 3. Nakok pada hari lepas tu mandi lagi. Lepas tu keluar darah tak. Lepas tu nakok mandi lagi. Lepas tu darah lagi, ya. Jadi nifas ni yang dia tak sama haid. Ya yang sebab nifas ini satu titik keluar pun awak kena mandi. Kalau haid tunggu 24 jam. Kalau nifas tak. Pasal tengok tadi permulaan nifas tu berapa? 1 saat, 1 detik. Maka kata alah 1 titik je darah keluar ustazah, tak yalah mandi wajib. Jangan cakap yang oi. Pasal kena ingat nifas itu 1 detik. 1 saat. Jadi kalau keluar setitik pun kena mandi wajib. Kalau haid kena tunggu sampai 24 jam. Ya. Jadi nifas ni dia paling ringan dan paling lama. Nampak? Ya yang? Jadi tu kena faham. Jangan nanti awak keluar 1 detik awak tak mandi. Tak payah mandi. Kalau haid kan kena tunggu sampai 24 jam. Haram dan berdosa. Kerana nifas ini 1 detik. Itu kena ingat ya yang? Jangan. Sebab tu ya yang kena kenal betul-betul
mana satu haid, mana satu nifas. Sebab dalam nifas ada haid. Sebab kalau salah faham, nanti jadi haram dan berdosa. Tu ya yang. Jadi okey. Jadi kita tutup dulu sampai sini. Ya yang. Atau ada soalan lagi? Tak ada, kita tutup sampai sini. Nanti kita akan sambung kepada hukum hari ke-60, hari 61 hukum. Ya. Yang itu. Ustazah, nak tanya boleh ke? Ya. Last. Boleh, silakan. Ustazah, kan yang contoh bagi kotak atas tu kan, dia 17 hari darah nifas, lepas tu dia 10 hari nikah, dia tulis situ nifas kan. Kita bila nakak ni, kita mandi, kita boleh solat dan puasa macam biasa ke? Macam mana Ustazah? Dia macam ni yang hukumnya. Guru saya kata, nakak wajib mandi, solat, kalau bulan Ramadan puasa. Keluar darah, berhenti solat, berhenti puasa. Macam tu je. Nanti, Walaupun yang keluar darah tu darah nifas Ustazah kan? ya, sebab Okey, baik. dia kata hukumnya, kita tak tahu yang. Dia ni yang kau tahu nifas ke, kau tahu nakak haid, nakak suci ke, nakak nifas, dia kata orang putih, passes. Dah berlaku. Macam contoh 60 ni kan. Kalau dia stop pada betul-betul cukup 1440 jam, nifas. Kalau dia lebih, jadi istiadah. Maka kan tak tahu. Benda tu dah berlaku baru tahu. Maka dihukumkan nakak, mandi, solat, puasa. Keluar darah, stop. Lepas tu kalau istiadah, nanti baru kita akan review. Kata postmortem. Mana satu yang nifas, mana satu yang istiadah. Kalau 60 hari tu kan, ada yang nifas, ada yang istiadah. Maka yang istiadah, awak kena qada solat, awak kena qada puasa. Dosa tak. Tak dosa. Pasal kita bukan Tuhan. Kita bukan tahu in future. Yang tahu in future Allah. Jadi hukumnya, nakak, mandi, solat, puasa. Keluar balik, stop. Macam tu je. Lepas tu nanti kita review. Nakak suci atau nakak haid. Nakak suci atau nakak nifas. Kalau nakak haid, kena qada balik puasa. Kalau nakak nifas, kena qada balik puasa. Kalau nakak suci, tak payah qada. Dia macam tu. Ya yang? Boleh? Okey, faham Ustazah. Faham ya? Alhamdulillah. Kita tutup ya yang? Kita tutup sampai ni dah on time. Ustazah, Ya. untuk Nak tanya? ya. Untuk Apa? bukan kefahaman Ustazah. Lagi satu Tak soalan. ada. Ada tak ada. soalan? Ya. Ya, Silakan. Okey. Ada soalan lagi? Ya Ustazah. Untuk yang tadi nifas tu kan. Kalau nakak je kita akan solat. Kita akan puasa. Tapi kalau untuk haid, sebelum kita capai 15 hari tu, kita kena tunggu, betul tak Ustazah? Macam mana? Tak faham. Kalau untuk nifas punya kes, kalau buat sementara sebelum sampai 60 hari, ada nakak yang macam 10 hari atau 17 hari tu, kita puasa je dulu, solat je dulu. Jadi, bila nanti keluar balik, dekat situ baru kita akan review lah sama ada itu adalah nakak kan. Tapi kalau untuk selagi sebelum 15 hari, kalau ada nakak, boleh tak kalau kita solat je dulu dan mandi walaupun tak sampai 15 hari lagi, kita buat sama juga macam tu ataupun kita yang tunggu macam dia? bawah ya, contoh macam bawah. Maknanya dia nifas, keluar, lepas tu dia nakak tak cukup 15 hari. Macam tu? Tak, dia kes dia macam ni Ustazah. Saya nak buat perbandingan antara nifas dengan haid sebenarnya. Okey. Jadi kalau macam kes nifas, dalam masa sebelum sampai 60 hari, berlaku yang nakak 17 hari atau 10 hari. Kan? Untuk kita tahu yang nakak tu 17 hari tu ataupun yang 10 hari tu dia nakak suci ataupun nakak haid. Jadi kita puasa je dulu kan? Ataupun solat dulu. Okay. Tapi kalau yang haid ni, kan kita tak tahu yang dalam masa 15 hari yang sepatutnya haid tu, macam contoh kalau haid kadang-kadang ada wanita tu hari biasa dia mungkin 8 hari. Tiba-tiba bulan tu dia terkena pula macam agak panjang. Tapi dia dah sempat nakak dulu.
Kan contoh macam hari tu dia dah 6 hari. Lepas tu okeylah dia dah mandi. Lepas tu bulan ni dia kena 6 hari tu dia dah mandi, tiba-tiba hari yang ke-10 contoh. Dia keluar lagi. Kalau macam contoh kan, kalau macam tu dia dah mandi tu kan, dia ada masa yang sela tu antara yang sebelum dia keluar tu, mungkin dia kan akan solat dan sembahyang lah macam biasalah, dia solat, puasa. Okey. Tapi kalau dia berlaku yang bukan adat dia, maksudnya 8 hari dia dah mandi, biasa adat 8 hari kan. Lepas tu nanti hari yang ke-10, ke-9, 10, ke-11 semua tu kan dia tak tahu dia akan keluar darah lagi. Dia pun mandi dan solat macam biasa, tiba-tiba keluar lagi. Tapi dia tak tunggu. Itu tak apa kan Ustazah kalau macam tu? Dia macam ni yang. Walaupun Dia kan kita pegang pada satu prinsip je. Nakak, mandi, solat, puasa. Kalau bulan Ramadan. Jangan kira, adat saya biasa 6 hari. Kali ni pula 8 hari. Jangan kira tu. Sebab kita tak tahu. Kita pegang prinsip, nakak, mandi, solat, puasa. Kalau dia keluar balik, stop. Dia keluar balik, stop. Lepas itu, kalau dia berhenti lagi, nakak lagi, mandi lagi, solat lagi, puasa. Lepas itu, kalau dia berhenti, katalah haid, dia berhenti sebelum 360 jam, maka kesemua itu haid. Jadi nakak itu adalah nakak tak valid. Kena qada balik puasa. Tapi kalau dia over walaupun 10 minit haid. Katakan haid kita on itu hari pukul 7 pagi. Sekali dia berhenti pada hari yang ke-16 itu 7-10 minit. Maka dah lebih 10 minit daripada 360 jam. Maka itu dah jadi istiadah. Maka nanti kita review which one haid, which one istiadah. Maka kita review selepas itu mana yang kalau dia 2-3 kali nakak, kalau dia kena istiadah pasal dia lebih daripada 15 hari, maka kadang-kadang nakak pertama itu haid, tapi kadang-kadang nakak kedua itu suci. Macam tu. Itu yang saya kata kena review. After dah berlaku baru review. Mana yang kena nakak haid, qada puasa, mana yang kena nakak suci, kita ambil itu sebagai tak payah qada. Dia macam tu. Jadi senang pegang aja pada prinsip nakak, mandi, solat. Kalau bulan Ramadan, puasa. Keluar darah, berhenti. Nakak lagi, mandi, solat. Puasa kalau bulan Ramadan. Lepas itu, kalau dia berhenti on time, alhamdulillah, tak kena istiadah. Dia berhenti, lepas time, langgar, walaupun kata orang 10 minit ke, kalau nifas tadi lagi pula 1 saat, maka kita akan review. Maknanya kita akan balikkan kepada hukum istiadah berapa hari yang betul-betul haid dia. Berapa hari yang betul-betul nifas dia. Bergantung kepada 7 hukum. Tak boleh kita pukul adat aja, tak boleh. Kalau kata, saya biasa haid 6 hari. Tak boleh kita terus ambil adat. Maka adat itu hukum yang kendian. Kita kena ambil hukum tamyiz dulu. Kena ambil hukum muaizah dulu. Kita tak boleh ambil hukum ghairu muaizah. Kena faham tu. Okey ya? Jadi okey, kita tutup untuk hari ini. Tandakan sampai dekat sini. InsyaAllah minggu depan kita sambung. Masa pun dah sampai, jadi ada kelas yang lain. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyraf wala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Allah, jadikan perjumpaan kami pada malam ini ya Allah perjumpaan yang kau rahmati. Jadikan segala ilmu yang kami perolehi pada malam ini ya Allah ilmu yang barakah, ilmu yang bermanfaat kepada kami. Dan ya Allah, jadikan juga ya Allah perpisahan kami pada malam ini ya Allah
perpisahan yang kau redai. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Minta maaf banyak yang atas kekurangan dan kesalahan.